Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ni kita akan bincangkan tentang spesifik opening bagaimana putih menentang black dalam fresh defense. Fighting against the fresh defense, Milner Barry Gambit. Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setelah berusaha beberapa lama, akhirnya rating saya telah berjaya sampai ke 2000. Cuma apa yang saya nak share kat sini, bila dah sampai ke rating 2000, dia punya discussion, dia punya concern, apa benda-benda idea tu dia berbeza sikit. Jadi mungkin kita terpaksa sampai dalam perbincangan spesifik tentang fresh defense. Masalah saya ialah dalam menentang fresh defense, saya tak suka dengan fresh defense sebab saya sebagai putih saya tak suka dengan fresh defense sebab saya tak beberapa mahir dengan variation. Dia dah banyak position saya kalah menentang fresh defense. Okey, kalau siapa yang tak biasa, jadi fresh defense ialah semi open, E4, E6, D4 dan D5. Kat sini kita start pada mula, jadi dia ada beberapa variation. Pertamanya variation yang kita cakap advanced variation. Okey, lepas tu dia ada classical variation yang mana knight jalan dengan C3 mempertahankan pawn dia, ataupun tarrasch defense, knight D2, okey, ataupun exchange variation. Okey, saya nak bagi tahu. Okey, sebab bila saya D4 D5, jadi saya ada banyak bad experience sebab apabila saya main dengan advance punya variation dalam menentang fresh defense, dia akan jalan dengan C5. So dia akan menyerang D4. Biasanya katakanlah saya mempertahankan dengan C3, knight C6, dia akan terus menyerang kepada D4. Saya pun jalan dengan knight C3, Queen B6, dia akan terus menyerang dan cuba menang satu pawn. Jadi saya tak banyak experience dengan saya punya knowledge tentang fresh defense berkurang. So kat sini biasanya sama ada bishop jalan kat sini ataupun kita terus mempertahankan. Tapi saya dalam banyak game, bila saya katakanlah saya tahan dengan bishop E3, hilang satu pawn kat situ. Selalu jadi tersilap dengan variation lagi. Jadi saya tak berapa. Kalau saya jalan dengan bishop E2, dia tu akan takes makan. Okey. Dia takes makan. Okey, knight katakan knight, queen boleh jalan dengan dapat balik pawn. Jadi saya mungkin sebab saya malas nak belajar variation ke apa ke, jadi saya always ada bad experience dengan fresh defense. Saya punya problematic mempertahankan D4 dan biasanya pawn structure pada A pawn, B pawn, C pawn daripada white punya point of view, dia selalu disrupted dan kita berada dalam keadaan advantage. Dia punya defending knight dia boleh bergerak ke, ataupun bishop dia boleh keluar ke apa ke untuk castling, dan kebanyakan saya punya calculation tidak bagus dalam menggunakan advanced variation. Maka sepanjang 1800-1900 saya cuba ubah permainan saya pergi kepada exchange variation. Bila exchange variation ni, saya sekarang boleh saya kata exchange variation ni satu yang saya gemar. Exchange variation ni kalau tengok contoh cara katakan dia jalan dengan saya punya exchange variation bishop E3, katakan dia jalan dengan C4, C6, okey, katakan dia jalan dengan C3, katakan dia jalan dengan C6, dan jalan dengan ni, dia kadang-kadang dia almost jadi macam symmetrical pun ada, katakan macam tu kan. Ataupun kita castling dulu, dia castling, okey, dia pergi bishop sini, katakan saya pergi ke bishop sini, contohlah. Okey, exchange variation ni satu lagi, saya nak bagi tahu, dia bukan maksudnya grandmaster memang main lah, dia memang main kadang-kadang almost symmetrical position, Blackmail Kramnik ke, dia main je, Hikaru Nakamura ke, dia real. Cuma saya tahu bila exchange variation ni kita concede, kita akhirnya mengaku kalah. Okey, kita let black dapat equality, kita sekarang bermain both have chance untuk win. Itu masalah exchange variation. Tapi bestnya exchange variation untuk saya bila menentang dengan fresh defense ialah
sebab saya sekurang-kurangnya saya elak daripada advanced variation yang mana saya kurang pasti. So kita bertemu dalam equal chance dan kita tengok macam mana cara nak menang ni. Ada beberapa cara lagi lah dalam exchange variation yang cumanya saya mungkin saya akan bincangkan, tapi kita boleh castling, kemudian kita boleh gerakkan pawn kat sini, kita gerakkan bishop maintain pada F4. Ada beberapa idea lah untuk exchange variation. Cumanya dalam video ni saya tak bincangkan tentang exchange variation. Saya kalau jumpa fresh sebelum ni, ataupun kemungkinan saya masih boleh gunakan, saya go for exchange variation untuk exciting, at least open game, dan kita fikir tak terperangkap dengan masalah-masalah untuk kesilapan opening menentang flash defense. Okey. Jadi cumanya dalam game ni kita akan follow game saya 10 minit rapid, no incremental. Saya 2006, opponent saya 2008. Menentang saya ada satu idea baru. Saya dah nak ceritakan tentang Milner Barry Gambit. Okey, kita akan follow game saya. Okey, so akhirnya saya jumpa cara bermain yang bagus untuk menentang fresh defense mengikut advanced variation. Okey, dia akan pergi kepada C5, saya jalan dengan C3, knight C6, knight F3, queen B6. Okey, sebenarnya move yang better bagi saya lah bukan bishop E2, bukan bishop E3 yang mana queen boleh makan ataupun lepas pawn makan nanti problematik apa semua. Okey, sebenarnya move yang saya rasa antara yang baik mengikut untuk Milner Barry Gambit ni ialah bishop D3. Walaupun nampak bishop D3 ni kalau tengok makan takes, dia makan takes, dia makan takes, dia makan queen check, so kita dapat queen dia. Jadi dia tak makanlah pada D4 dia. Walaupun nampak macam sekali fikir tak boleh letak bishop pada D3 ni, tapi sebenarnya itu dia. Okey, ini saya tak ingat variation dia lah, bishop B3, tapi it is safe to play bishop D3. Tapi Milner Barry Gambit ni jauh sikit lagi. Okey, bila bishop D3, opponent saya ni dia game dia, opponent saya jalan dengan D4. Jadi maksudnya kalau kita makan, dia tak makan lagi lah unless bishop dia halang dekat bishop pada E7 supaya kita tak boleh discover check bila queen dia makan kan. Okey, so dia makan. Cumanya sekarang ni kita ada dapat satu cara untuk menentang dia yang saya rasa saya agak suka, ialah dalam ini saya castling. This is Milner Barry Gambit. Okey, kita akan tunjuk macam mana sistem ni. Dia akan membiarkan pawn ni makan pada C3. Okey, konsep dia ialah alang-alang kita sibuk nak mempertahankan D4 ni, kita sacrifice the pawn. Ambil satu pawn, tinggalkan tu. Tetapi dengan pawn dia menguasai pada D4 ni, dia tak ada ruang untuk knight dia bergerak kat sini contohnya, ataupun jadi kita biar. Tapi okey, dalam game ni dia menghalang, sebab macam saya cakap tadi, dia menghalang daripada discover check with the intention of getting ni. Okey, dia tak bite lagi. Saya nak allow dia tak termakan umpan lagi. Saya nak allow dia makan. Okey, saya tunjukkan konsep dia. Okey, dia still tak makan, tak apa, bishop E7, so D7, so saya jalan rook E1. Sistem Milner Barry Gambit ni ialah kita concede the D4, tapi kita overprotect E5. Dan dalam prinsipal macam mana fresh defense ni bergerak ke arah middle game bagi putih ialah apabila pawn pada E5, it signal, it shows that semua pawn structure yang macam ni, maksudnya you have to attack on the king side. Okey, cumanya kita akan overprotect E5. Okey, rook E1, protect E5. Okey, dia still nak go for development. Okey, ni saya jalan dengan knight D2. Okey, sebab sebenarnya ada satu variation lagi. Kalau dia take,
Kalau dia take pada ni, saya akan take pada knight C3, katakan knight pada D E7, bishop E3. Dalam keadaan macam ni, position white is so strength, so agak kuat sebab semua piece dah bergerak. King, bishop dengan knight dia dua tak ni. Bila letak pada E5 ni, knight dia terpaksa buat dua move untuk complete development. Dia kalah dalam tempi. Katakan kita biarkanlah kan. Okey, queen dia terpaksa lari. Okey, nampak? Saya sudah 1, 2, 3, 4 rook sudah bersiap sedia. Katakanlah kita letak rook kat sini. Okey, dia terpaksa ambil satu tempo lagi dekat sini. Terpaksa. Katakanlah saya jalan sinilah. Katakan A6. Dia keluarkan satu. Okey, saya berada dalam tempo yang sangat bagus. Katakan dia castling. Kita jalan dengan H4. Dia dah ready untuk serang. Semua position bishop saya dah ready dengan sacrifice pawn ni. Dan ini adalah konsep dalam Milner-Berry Gambit. Once dia castle, kita jalan dengan H4 bermulakan dengan attacking the pawn. Okey, dengan H4. Mungkinlah tengoklah macam mana. Yang ni mungkin tak boleh lagi jalan dengan H4 kalau knight dekat sini. Tapi the idea is dah ready semua. Nampak ni, semua dah stop. Bishop, queen, rook dah ready untuk rook lift. Okey, rook lift, pawn dah ready untuk bergerak. Okey. Okey, yang tak berlaku dalam game ni lah. Okey, apa yang berlaku dalam game ni ialah okey. Apa yang berlaku dalam game ni ialah rook E1, knight tu. Okey. Kalau pawn dia tak makan pada C3, okey, knight kita bergerak pada sini, dia akan gerak pada sini. Dia boleh makan, nanti kita akan tengok kita bergerak kat sini sebab bila dia makan, pawn ni adalah satu pawn yang paradoxical. Dia pelik sikit, tetapi walaupun dia isolated, walaupun dia pada C3, dia menghalang space of knight dia bergerak. Nampak dia punya sistem tu pelik sikit. Minta maaf lah kalau ni very specific. Tapi saya boleh bagi tahu, bila saya advance variation, saya boleh berjumpa dengan permainan ni. Maksudnya biasalah orang akan jalan sampai queen B6. Memang semua akan follow. Bukan saya bagi this variation macam mana. Ni very specific variation, boleh sampai ke kita main ni akan jumpa secara realitinya. Buat masa ni saya main untuk saya punya fresh, kalau jumpa player fresh lah. Saya jumpa je 3-4 player saya jumpa dan saya main dan saya boleh menang dengan. Jadi bila saya propose, walaupun nama pelik ke ataupun variation, saya propose sesuatu yang praktikal yang kemungkinan akan jumpa, at least the system. Okay, so okay, bila saya jalan dengan knight D2, okay, dia takes. So saya takes, queen dia lari, okay, dan saya position saya pada knight saya pada B3. Okay, pawn still here, cuma hati-hati sebab rook akan datang sini untuk control the game. Okay, ini player yang tinggi rating 2008-2010 macam tu. Okay. Okay, so rook ni saya tahu dia untuk menyerang, tetapi saya punya bishop dah ready. Tunggu masa dia nak castle. Dia still in development dia ke belakang dalam bila kita membuat gambit ni pada dia. Okay. So saya gerakkan saya punya bishop kat sini. So supaya connected saya punya rook. Strength walaupun saya ketinggalan dengan satu pawn kurang daripada dia. Tapi development saya mantap. King saya safe dan king side dia masih tidak boleh casting lagi. Okay. Okay, so dia cuba buat some counterplay knight E5. Kat sini saya terpaksa buat calculation sama ada saya nak takes apa atau semua. Cumanya dalam hal ni saya maintain. Kalau saya takes nanti saya kehilangan pawn. So dia take. Okay, knight dia kat sini. Nampak? Walaupun knight dia kembali pada situ, nampak redundant walaupun dia nak cuba gerakkan bishop dia in development dia berkurang dan dia punya knight tidak boleh bergerak pada B4 dan D4. Kita dah kunci dia. Okay, so saya gerak pada C2 sebab saya nak bagi katakanlah
Katakan kalau dia jalan dengan bishop ni, saya nak take. Kalau dia block, saya take. Dan intention saya untuk crush the whole, dia tak boleh, dia punya king dengan saya sacrifice saya punya bishop. Itu plan saya dengan queen c2. Okay, so saya nak buat trap macam tu. Okay, hitam kat sini dia lose tempo sebenarnya. Apa ini antara yang saya cuba avoid. Kalau saya black, saya cuba avoid lah, macam wayward ataupun sideways ataupun jalan yang tak ada beberapa motif. Sebab apa tujuan dia nak buat bishop a3? Mungkin sebenarnya dia nak tu, tapi dia akhirnya dia terpaksa lari juga dia punya bishop. Kenapa dia tak letak bishop dia terus kat sini kan? Nampak dia, sebab bishop tak boleh lari kat sini. Of course tak boleh kat sini. So it's a wasting move, tempo move. Okay, saya dah ready dah untuk makan pawn dia pada tu. Kat sini kesilapan dia lah. Okay, dia kembali pada tu. So saya dah develop satu tempo. Okay, so saya take sebab saya dah ready. Macam saya cakap, kalau dia block, rook memang tak boleh makan. Kalau dia block, saya dah ready nak sacrifice saya punya bishop untuk 3 pawn dengan king dia totally exposed. Okay, knight dia nak halau. It's a wayward, nampak macam reaktif punya movement. Okay, saya tahu dia nak kat sini, cumanya saya gerak kat sini. Okay, dia take, tapi kat sini dia tersilap sebab bila dia take pawn ni, kat sini dalam Milner-Berry Gambit ni dia ada beberapa cara untuk trap the queen. So akhirnya queen dia trap. Queen dia tak boleh lari pergi ke mana. Sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh, lari semua tak boleh. Kalau dia take, saya makan dengan bishop saya. Ada satu cara lagi, kalau dia take saya punya B ni, sorry bukan yang ni, kalau dalam ada variation lain tu memang ada poison B pawn dia. Kalau dia takes, dia kita boleh cuba trap dia punya queen. Okay, dia take, so saya take, so saya dah lead dengan queen saya satu. Okay, dia ambil, so saya cuba try slowly dapat knight dia. Okay, dapat, dan akhirnya opponent saya resign. Okey, agak spesifik. Cumanya apabila kita untuk meningkatkan lebih bagus lagi, kena mula start faham. Bila antara intermediate level ni, dia kena untuk meningkatkan lagi level-level, saya rasa lah lebih menuju ke 2000 lebih ni. Saya rasa dia kena faham, okey, katakan dia pada fresh defense ni, akhirnya middle game dia macam mana idea-idea dalam middle game. Kita dah tahu opening, kita dah macam mana that opening dia transition into middle game. What are all the ideas, what are the plan apa yang kita buat, king side attack, queen side, untuk various different opponent. Semua hari ni saya nak tunjukkan macam mana fresh defense ni. Okay, kalau kita jalan advanced variation, salah satu cara dia, kita boleh pakai style Milner-Berry Gambit. Dan macam saya tunjukkan dalam game saya boleh menentang even untuk player rating 2000. Macam mana konsep dia dan macam mana kita boleh gunakan sacrifice the pawn untuk dapat tempo dan seterusnya, cuba mengalahkan opponent lain. Okey, agak spesifik tapi dah sampai level yang kena bincang. Kalau siapa yang berminat untuk nak tengok macam mana dengan fresh, sebab saya benci sangat ngalau dengan fresh. Saya tak tahu sangat advanced variation saya tukar kepada exchange variation, mixed result, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi saya suka exchange variation. Cuma saya baru nak tunjukkan tentang macam mana idea baru untuk menentang against the fresh defense. Okey, saya rasa itu saja buat masa ni. Semoga video ni bermanfaat dan kita jumpa dalam video lain.